Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 April bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Lelaki bakar mercun tengah jalan raya ditahan. Juga dakwaan harga tiket ke Tawau mencecah RM3,000 tidak tepat. Seorang lelaki yang tular videonya membakar mercun di lebuh raya Lingkaran Tengah 2 MRR2 berhadapan Petronas Tesco Ampang telah ditahan polis. Suspek berusia 35 tahun itu memberi alasan tindakannya itu sebagai percubaan selepas diminta pelanggan yang ingin membeli mercun yang dijual rakannya. Media tempatan yang memetik sumber melaporkan suspek ditahan di tepi jalan selepas video tersebut tular. Menurut sumber itu, video yang tular itu dirakam oleh pelanggan berkenaan dan siasatan lanjut berhubung kejadian kini sedang dijalankan. Ujian saringan air kencing ke atas suspek yang juga pemandu lori itu didapati negatif sebarang penggunaan dadah. Permohonan reman terhadap suspek sedang dijalankan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 6 Akta Bahan Letupan dan Seksyen 3/5 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Penahanan suspek disahkan Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han, dan beliau turut memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan. Dalam pada itu, 120 individu telah ditahan di seluruh negara kerana melanggar syarat tidak mempunyai lesen dan menjual bunga api yang tidak dibenarkan. Ia melibatkan nilai rampasan berjumlah hampir RM3.39 juta bagi tempoh 28 Mac hingga 9 April lalu. Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Norsyah Muhammad Saaduddin berkata kesemua kes terbabit disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang memperuntukkan hukuman penjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Menurut beliau, Polis Diraja Malaysia sentiasa melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara menyeluruh serta berterusan di seluruh negara termasuk terhadap penjualan bunga api dan mercun secara dalam talian melalui platform media sosial serta e-dagang. Justru orang ramai diingatkan supaya tidak terlibat dengan penjualan bunga api dan mercun secara haram kerana tindakan tegas akan diambil berdasarkan undang-undang sedia ada. Norsyah berkata polis juga telah menerima 6,526 permohonan bagi mendapatkan lesen menjual bunga api dan mercun di seluruh negara sempena perayaan Aidilfitri tahun ini. Menurutnya, daripada jumlah itu, sebanyak 5,188 permohonan diluluskan manakala 1,338 telah ditolak kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berinfak pada malam-malam akhir Ramadan. Mahat Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar menyeru seluruh masyarakat untuk berganding bahu bagi menyertai wakaf pembangunan institusi tahfiz yang bakal melahirkan jutaan ilmuwan Islam ini. Semoga Ramadan kita lebih bermakna dengan berinfak. Dakwaan harga tiket mencecah RM3,138 bagi kelas ekonomi penerbangan Kuala Lumpur ke Tawau pada 20 April ini adalah tidak tepat. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke dalam satu kenyataan hari ini. Loke berkata beliau telah menghubungi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines Berhad MAB, Kapten Izham Ismail hari ini dan telah dimaklumkan mengenai percanggahan fakta terbabit. Menurutnya, Izham telah mengesahkan semua tiket kelas ekonomi untuk penerbangan Kuala Lumpur Tawau pada hari tersebut telah habis dijual dan tiket yang tinggal hanya kelas perniagaan. Beliau juga mengesahkan harga tiket tersebut bukan untuk kelas ekonomi tetapi untuk kelas perniagaan dan harga tiket tersebut ialah RM2,863.40 dan bukan RM3,138. Loke berkata demikian bagi menjelaskan dakwaan bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang dilapor menyifatkan harga tiket bagi kelas ekonomi penerbangan Kuala Lumpur ke Tawau pada 20 April ini terlalu mahal iaitu RM3,138. Beliau meminta Wee untuk memperbetul fakta terbabit dan memahami perbezaan antara tiket penerbangan kelas perniagaan dengan kelas ekonomi. Loke turut memaklumkan akan mengadakan sidang media esok untuk memberikan fakta tambahan mengenai kapasiti penerbangan bagi sambutan Aidilfitri tahun ini.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Aidilfitri akan mencukupi. Ketua Setiausahanya Dato' Azman Muhammad Yusof berkata bekalan barangan juga mampu menampung permintaan pengguna ketika cuti persekolahan semester pertama minggu depan yang serentak dengan cuti perayaan Aidilfitri. Bekalan dapat mencukupi dapat daripada kalau sesayuran itu khusus daripada Cameron Highland lah. Jadi inilah yang kita harapkan kerana menjelang raya nanti saya percaya ramai yang lagi yang memerlukan bekalan-bekalan ini untuk dibeli dan mereka nak menyambut perayaan lah. Yang kita harus pastikanlah bekalan mencukupi dan harga juga ditawarkan pada harga yang dibenarkan. Menurut Dato' Azman, pemantauan ke pasaraya-pasaraya di beberapa negeri selepas skim harga maksimum musim perayaan mendapati peraturan yang ditetapkan dipatuhi. Katanya pemantauan juga telah dibuat di syarikat-syarikat pembekal bagi memastikan bekalan mencukupi. Sementara itu, mengulas dakwaan laporan sebuah portal berita yang mendakwa KPDN berbelanja berlebihan untuk subsidi minyak masak tahun lepas, Dato' Azman berkata pihaknya sedia memberi kerjasama kepada mana-mana pihak berkaitan dakwaan itu. Ujar beliau, pihaknya memantau operasi edaran minyak masak bersubsidi di pasaran sebelum bayaran subsidi dibuat dan pembayaran lebihan RM9 juta subsidi minyak masak tidak pernah berlaku seperti yang didakwa. Menurut Dato' Azman, bayaran subsidi tersebut dibuat di bawah daripada jumlah sebenar mengikut kuota 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi yang ditetapkan. Kita kawal dari segi pembayaran, yang penting pembayaran ni, pembayaran subsidi berdasar kepada tahun lepas punya performance tidak melepasi langsung nilai 60,000 tan metrik tersebut. Jadi tidak ada isu mengatakan kita membayar lebih seperti mana yang dinyatakan oleh Malaysia kini. Kita harus lihat bahawa di antara pemikiran teori dengan pemikiran praktikal dia ada satu yang berbeza. Bila praktikal dia agak berbeza sikit pelaksanaannya. Ini yang kita kata kita kawal dan sebagainya, dan dalam masa yang sama kita faham ada setengah minyak masak ini tidak digunakan oleh pihak isi rumah, digunakan oleh pihak lain. Dato' Azman berkata pihaknya tidak akan menyembunyikan sebarang maklumat dan sedia dipanggil memberi keterangan jika diminta berbuat demikian. Malah katanya pada tahun lalu, beliau telah pun dipanggil memberi keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung isu berkenaan. Ujar beliau, keterangan diberikan itu bagi menjelaskan kepada SPRM mengenai proses berkaitan pengagihan minyak masak bersubsidi. Dato' Azman berkata demikian kepada media selepas pemantauan pelaksanaan skim kawalan harga maksimum musim perayaan Hari Raya 2023 di sebuah pasaraya di Ipoh. Yayasan Ad-Din ingin mengajak seluruh umat Islam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berinfak kepada pembangunan dan operasi Yayasan Ad-Din yang giat melahirkan generasi hufaz di Malaysia. Satu rumah, satu hafiz. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti, bubur Cik Minah sayang untuk penghuni tirai besi. Marilah kita mengimarahkan 10 malam terakhir Ramadan tahun ini dengan berinfak kepada pembinaan Musallah Ar-Rawdah di Beserah, Kuantan. Semoga menjadi saham kita di akhirat kelak. Lebih 2,500 bekas bubur lambu air tangan Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah diagihkan kepada penghuni penjara penuh Kuantan hari ini. Pada program Julung Kali diadakan itu, 3 kawah bubur lambu dimasak secara bergotong royong oleh penghuni tirai besi dan kaki tangan penjara berkenaan. Tunku Azizah berkenan berkongsi resepi memasak bubur lambu yang dinamakan baginda sebagai bubur Cik Minah sayang. Baginda juga berhasrat menjadikan program terbabit sebagai acara tahunan untuk penjara penur dan bentung. Kalau di Pahang, kita panggil bubur lambuk tu yang ada daun. Tapi di Kuala Lumpur tu bubur daging, bubur semua dipanggil bubur lambuk. Jadi saya nak tukar nama, tak nak panggil bubur lambuk dah. Bubur Cik Minah sayang. Ambil sempena nama saya Cik Minah. Tuanku Agong panggil saya Cik Minah. Itu yang Cik Minah sayang tu. Baginda juga berharap program berkenaan dapat memberi kegembiraan dan keinsafan kepada penghuni penjara berkenaan. Turut hadir pada program terbabit Ketua Pengarah Penjara Datuk Nordin Muhammad dan Pengarah Penjara Pahang Abu Hassan Hussein.
Marilah kita bersama-sama menginfakkan sebahagian rezeki kepada pembangunan kompleks pendidikan Al-Ummah di Ipoh, Perak yang bakal melahirkan generasi khairat ummah. Semoga 10 Ramadan terakhir Ramadan ini lebih bermakna. Sambutan Aidilfitri tahun ini tidak seindah dahulu. Itu luahan rasa tiga beradik yang kematian ibu mereka dalam tempoh 3 bulan selepas pemergian bapa tercinta akibat serangan jantung. Menurut Muhammad Irfan Hakimi Muhammad Taufik 13 tahun, bapa mereka Muhammad Taufik Ali 35 tahun meninggal dunia kerana masalah jantung pada 15 September lalu. Manakala ibunya pula Siti Suraini Saad 35 tahun dijemput ilahi 3 bulan kemudian kerana menghidap kanser payudara. Menurut pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Anum itu, ini kali pertama mereka 3 beradik akan menyambut Aidilfitri tanpa ibu dan ayah. Dulu rasa gembira, lah tak rasa rasa dah tak ada orang. Tu tak ada tegak kamar semua. Itu Rindu tak? Rindu. Rindu siapa? Itu mak abah. Menurut Muhammad Irfan, dia sentiasa mengingati pesanan arwah ibunya supaya menjaga 2 adiknya Muhammad Daniel 10 tahun dan Muhammad Fayyad 4 tahun. Katanya ibu dan ayahnya turut berpesan supaya belajar bersungguh-sungguh dan pastikan mereka 3 beradik berjaya dalam pelajaran. Kini hanya nenek sebagai pengubat rindu dan tempat menumpang kasih buat 3 beradik ini yang kini tinggal di rumah nenek mereka di Kampung Alur Rambai, Mukim Bukit Tinggi, Jitra. Menurut Cik Olah Arifin, 65 tahun, walaupun dia semakin uzur, dia akan terus membesarkan cucu-cucunya sehingga akhir hayatnya. Mak dia pesan. Dan mak kalau cik tak ada, dia kata, mak bela anak cik, dia kata. Tu ramai pun tak bagilah kan. Cik kerja ke tak kerja? Anak cik tak kerja. Cuma pun ada sikit-sikit orang bawa mai macam ayam. Kali 10 ekor, 15 ekor buat tu dah. 3 beradik ini antara 20 anak yatim dan asnaf yang diraikan dalam sumbangan baju raya Cancer Survivor Malaysia CSM di sebuah pasaraya di Alustar hari ini. Pengerusinya Zuraini Kamal berkata mereka adalah anak angkat CSM selepas kematian ibu bapa. Pertama sekali kita pilih keluarga yang susah lah. Kebanyakannya ni macam anak yatim piatu tu memang mak ayah dia orang asal keluarga susah. Kebetulan mak baru meninggal kerana kanser dan ayah meninggal sakit jantung. Jadi 3 orang anak yatim piatu. Katanya bantuan berterusan akan diberikan dan pembelajaran mereka juga akan dipantau CSM sehingga mereka ke universiti. Yayasan Maghfirah YM melalui YM Education and Training Centre fokus membina jaringan pendidikan dengan melahirkan lebih ramai pendakwah dalam pelbagai lapisan masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Syuim Noruddin berkata fasa pertama program latihan itu membabitkan 20 pelajar yang akan belajar dan menghafal Al-Quran di Mahat Tahfiz di Mahat Tahfiz Al-Maghfirah bermula Mei ini. Menurut Muhammad Syuib, YM komited dengan matlamat yang jelas untuk menjadi yayasan terunggul di dalam usaha islah umat dalam bidang pendidikan dan kebajikan. Pusat latihan yang dibina di atas tanah seluas 15 ekar itu membangunkan jaringan pendidikan di peringkat rendah, menengah dan tinggi dengan berpaksikan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Selain itu bukan saja menghafal Al-Quran, tapi Mahat Tahfiz Al-Maghfirah ini juga berperanan untuk membina karakter, kan? Maknanya dia bukan hanya menghafal tapi dia juga akan membina karakter, attitude sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang pemimpin lah. Selain itu juga peranan YM IDU ini lebih besar juga ialah melaksanakan atau mengelola dan memastikan pelaksanaan projek-projek jaringan pendidikan Yayasan Maghfirah. Muhammad Syuib berkata demikian pada Majlis Iftar Akbar di YM Education and Training Centre di Lengging Negeri Sembilan. Selain Mahat Tahfiz Al-Maghfirah, YM Education and Training Centre juga turut mengambil inisiatif melaksanakan projek pendidikan termasuk projek latihan, pembangunan kepimpinan serta projek menyantuni golongan asnaf dan B40 serta warga emas melalui program Madrasah Ramadan. Menurut pengarah Madrasah Ramadan, Anwar Saleh, melalui program itu lebih 30 warga emas menjalani
menjalani beberapa program latihan, antaranya tadabbur dan khatam Al-Quran, qiyamul lail serta daurah hukum fiqh. Jadi program yang kita namakan yang Madrasah Ramadan, dan dalam masa Ramadan ni ada pelbagai aktiviti lah. Antaranya seperti mana tadabbur Al-Quran, kita ada tadarus, membaca Al-Quran dan mengkhatam Al-Quran, dan insyaAllah alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melakukan dari majlis khatam Al-Quran, di mana peserta-peserta Madrasah Ramadan ini telah berjaya mengkhatam Al-Quran selama 30 juzuk dalam 15 hari. Dalam pada itu, peserta program Madrasah Ramadan yang ditemui, Nur Asmah Ahmad, 62 tahun, mengakui banyak ilmu dan pengalaman yang diperolehi sepanjang latihan ini. Yayasan Makfirah mengaturkan program yang begitu menarik. Bermula kita masa tak terbuang. So daripada pagi kami dia diaturkan aktiviti macam pagi pukul 3.30 kami dah ada ada solat tasbih, so tahajud, solat hajat. Jadi kalau kita seorang di rumah tak terbuat kita. Selain majlis iftar, YM turut menyantuni penduduk kampung Kapal Lengging dengan memberi sumbangan bantuan kepada golongan warga emas dan B40. Zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 untuk setiap naskah, dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah dan menjadi asbab kita ke syurganya. Sempena Syawal yang bakal menjelang, Yayasan Ikhlas Cawangan Ipoh meraihkan anak-anak masyarakat orang asli kurang berkemampuan dan asnaf dengan sumbangan kelengkapan baju raya. Bantuan membeli kelengkapan baju raya kepada 60 penerima itu bertujuan membolehkan mereka menyambut Lebaran dengan lebih sempurna. Duta Yayasan Ikhlas yang juga Timbalan Mufti Perak, Datuk Zamri Hashim berkata, sumbangan tersebut adalah daripada hasil derma dan infak orang ramai bagi membantu golongan yang memerlukan. Tadi mereka telah dengan gembiranya memilih pakaian hari raya. Yang lelaki dengan kurtanya, ada yang dengan sampin, kopiah. Yang wanita dengan pakaian sesuai dengan mereka lah, dengan tudungnya sekali. Dan ada yang beli kasut sekali. Nampak sangatlah keceriaan. Sesungguhnya keceriaan ini adalah hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Dan kami di Yayasan Ikhlas hanya menguruskan sahaja. Alhamdulillah, syukur. Mereka yang terpilih menerima bantuan tersebut adalah murid Sekolah Menengah Agama Rakyat Nurul Hidayah, Sekolah Kebangsaan Tambun, Sekolah Rendah Imtiaz dan Pusat Pengajian Al-Husna. Sementara itu, Ketua Operasi Yayasan Ikhlas Muhammad Hatta Muhammad Dah berkata, Yayasan Ikhlas telah memperuntukkan sebanyak RM15,000 kepada penerima yang membolehkan mereka menerima set kelengkapan baju raya, kuih dan duit raya. Ujar beliau, selain program sumbangan kelengkapan raya, Yayasan Ikhlas juga melaksanakan pelbagai aktiviti dan 200 aktiviti telah dijalankan sepanjang bulan mulia ini. Katanya, Yayasan Ikhlas juga akan mengadakan aktiviti terakhir pada bulan Ramadan, iaitu Malam Ambang Pahala 1000 Bulan yang akan diadakan secara dalam talian. Saya nak menyeru kepada rakyat Malaysia untuk kita ada satu program last sekali secara online iaitu Malam Amal 1000 Bulan. Kita ada Aina Abdul, kita ada Piyu Amin, kita ada Faizal Tahir yang akan berada secara aktiviti di online. Jadi saya jemput semua untuk sama-sama kita imarkan Malam Takhir 1000 Bulan ni. Program untuk mengejar Malam Lailatul Qadar itu akan diadakan esok bersamaan 26 Ramadan dari pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Orang ramai yang berminat boleh melayari program tersebut di laman web www.seribubulan.com. Sumbangan boleh disalurkan ke nombor akaun Yayasan Ikhlas atau hubungi talian seperti yang tertera. Pergolakan Sudan lebih 50 terbunuh. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita melakukan infak dan sedekah pada 10 malam terakhir ini. Jom sama-sama berinfak bagi menyiapkan Pondok Moden Tafiz Al-Banna yang bakal melahirkan ribuan generasi Al-Quran. Pertempuran antara Angkatan Tentera Sudan dan Rapid Support Force RSF yang masuk hari kedua telah mengorbankan sekurang-kurangnya 56 mangsa. Hampir 600 orang turut tercedera akibat pertempuran tersebut yang mula tercetus pada Sabtu.
Menurut laporan media, banyak bunyi tembakan dan meriam kedengaran pada hari ini di Khartoum, Omdurman dan Bahri. Tembakan dan serangan bom dilaporkan turut kedengaran berhampiran ibu pejabat tentera dan istana Presiden. Ketika ini, kedua-dua pihak saling menuduh serangan dimulakan lawan terlebih dahulu. Pertikaian antara tentera dan RSF tercetus pada Khamis apabila tentera menyifatkan pergerakan RSF baru-baru ini tiada penyelarasan dan menyalahi undang-undang. Sudan tidak mempunyai kerajaan yang berfungsi sejak Oktober 2021 apabila tentera memecat Perdana Menteri Abdallah Hamdok yang mengetuai kerajaan sementara dan mengisytiharkan darurat. Dalam pada itu, Wisma Putra dalam satu kenyataan hari ini mengesahkan 29 warga negara Malaysia yang kebanyakannya pelajar masih berada di Sudan berada dalam keadaan selamat. Menurut kenyataan itu, Wisma Putra sentiasa memantau keadaan politik tidak stabil selepas pertempuran itu. Kementerian juga menasihatkan semua rakyat Malaysia yang bercadang ke Sudan untuk menangguhkan perjalanan sehingga keadaan stabil. Dalam pada itu, Unit Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas dalam satu kenyataan hari ini mengesahkan kaki tangannya yang berada di Kompleks Petronas di Khartoum, Sudan selamat. Petronas juga sentiasa memantau keadaan teliti dan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa yang berkaitan untuk memastikan keselamatan semua kaki tangan. Buat pertama kali, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan turut sama memperingati Hari Nakba iaitu Hari Pencerobohan Israel pada 1948 yang menghalau 800,000 rakyat Palestin keluar dari kediaman mereka. Setiap tahun pada 15 Mei, rakyat Palestin akan berkumpul untuk memperingati tragedi hitam itu dan mendesak penjajahan di Palestin ditamatkan. Tahun ini merupakan ulang tahun ke-75 Hari Nakba. Menurut PBB, ibu pejabat pertubuhan itu di New York akan menjadi lokasi untuk memperingati Hari Nakbah pada 15 Mei ini. Difahamkan tindakan julung-kaling itu merupakan mandat yang diterima melalui Perhimpunan Agung PBB. Sementara itu, Presiden Palestin Mahmud Abbas berkata ia kali pertama masyarakat global tidak menafikan tragedi pengusiran besar-besaran oleh Israel itu. Beliau menyeru rakyat Palestin untuk terus memperingati Hari Nakbah kerana ia penting untuk menghantar mesej kepada dunia terhadap penjajahan Zionis sejak sekian lama. Malah rakyat Palestin perlu memperingati hari tersebut bagi berdepan pembohongan dan naratif palsu yang cuba mengubah sejarah dan fakta. Abbas turut menyeru rakyat Palestin kekal berjuang membela tanah air dan menamatkan pendudukan Israel. Serikan Ramadan di Masjid Al-Aqsa dengan menyediakan juadah iftar buat para murabitun di sana untuk berbuka puasa. Setiap suapan mereka itu pasti terdapat ganjaran besar buat kita yang menyediakan juadah tersebut. Jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan tanpa bersedekah, terutamanya memberi makan kepada mereka yang berpuasa. Layari www.jommenyumbang.com untuk menyertai kempen Ramadan bersamamu atau hubungi 0389267019 untuk pertanyaan lanjut. Terus infak untuk Imarah. Bekas Ahli Parlimen India Atiq Ahmad dan abangnya Ashraf ditembak mati di Uttar Pradesh semalam ketika siaran langsung televisyen. Mangsa yang bergari dan diiringi polis sedang bercakap dengan beberapa wartawan sebelum ditembak dari jarak dekat. Atiq dan abangnya yang berada dalam tahanan polis sedang dibawa oleh pihak berkuasa untuk pemeriksaan di sebuah hospital sebelum beberapa wartawan menghampirinya. Ketika sedang bercakap kepada media, kedua-dua mangsa ditembak dari jarak dekat. Penyerang dipercayai menyamar sebagai wartawan dan 3 suspek telah ditahan sejurus kejadian. Punca serangan tersebut masih disiasat. Menurut laporan media antarabangsa, puluhan kes termasuk penculikan, pembunuhan, peras ugut telah dikaitkan dengan Atiq sejak 2 dekad lalu. Pada Mac, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya dan 2 yang lain bagi kes penculikan. Awal minggu ini, anak lelaki Atiq dan seorang lagi lelaki ditembak mati polis dalam satu insiden tembak-menembak. Susulan insiden pembunuhan Atiq dan abangnya, pihak berkuasa melarang perhimpunan besar di Uttar Pradesh bagi memastikan keamanan. Bumi Yaman memerlukan bantuan kita. Jom berikan mereka sinar harapan baru dengan berinfak kepada Kasih Ihsan yang menjalankan misi kemanusiaan di sana. 10 malam terakhir Ramadan kita pasti lebih bermakna dengan bersedekah.
Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, jangan lupa Globe Al Hijrah jam 8.45 malam ini mengenai rundingan damai Yaman. Adakah perang di negara itu bakal menemui titik noktah? Kupasannya bersama penyampai Khadijah Faisal. Baik, saya Fazidah Mustafa, satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.